Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita kembali dengan video pendidikan Islam tahun 1 dengan tajuk Solat Tiang Agama Bahagian Ibadah. Baiklah, mari kita mulakan dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini ialah 4.4, iaitu memahami dan mengamalkan solat fardu. Baiklah, yang seterusnya, mari kita ketahui objektif pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, menghuraikan solat fardu dan waktu menunaikannya. Kedua, menganalisis kepentingan menunaikan solat fardu. Ketiga, mengaplikasikan solat fardu di awal waktu. Baiklah, yang seterusnya, di manakah kita boleh menunaikan ibadah solat? Kita boleh menunaikan ibadah solat di mana-mana sahaja. Tidak semestinya kita menunaikan ibadah solat mesti di rumah-rumah Allah sahaja, seperti masjid atau surau. Kita boleh menunaikan ibadah solat sama ada di tempat yang bercuaca sejuk seperti di salji, atau kita boleh menunaikan solat ketika di dalam bangunan, di kebun, di dalam hutan, atau ketika di dalam kapal terbang. Yang seterusnya, ini adalah dalil tentang wajib solat, iaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 103. Maksudnya, sesungguhnya solat itu ialah ketetapan yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Yang seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan solat? Solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Setiap orang Islam yang cukup syaratnya wajib menunaikan solat 5 waktu. Baiklah, yang seterusnya, mari kita lihat bermulanya dan berakhirnya bagi 5 waktu solat, iaitu solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isyak. Yang pertama, solat subuh. Solat subuh ada 2 rakaat. Solat subuh bermula dari terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. Kedua, solat zuhur. Solat zuhur ada 4 rakaat. Solat zuhur bermula dari gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang-bayang. Solat zuhur berakhir apabila bayang-bayang sama panjang dengan objeknya. Ketiga, solat asar. Solat asar ada 4 rakaat. Solat asar bermula apabila bayang-bayang lebih panjang daripada objeknya. Solat asar berakhir apabila terbenam matahari. Keempat, solat maghrib. Solat maghrib ada 3 rakaat. Solat maghrib bermula dari terbenam matahari
dan berakhir apabila hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Yang kelima, solat Isyak. Solat Isyak ada 4 rakaat. Solat Isyak bermula apabila hilang cahaya merah di sebelah langit barat dan berakhir apabila terbit fajar shadiq. Baiklah, yang seterusnya, mari kita ketahui kepentingan menunaikan solat 5 waktu. Kepentingan menunaikan solat 5 waktu di antaranya ialah sebagai bukti keimanan kepada Allah, mendapat pahala dan menguatkan iman, dapat membentuk akhlak mulia, dapat menghapuskan dosa, memperoleh ketenangan, dan seterusnya dapat mendisiplinkan diri. Baiklah, yang seterusnya, apakah hukum meninggalkan solat? Hukum meninggalkan solat kerana sengaja dan mempersendakannya adalah dikira kafir dan wajib bertaubat. Hukum meninggalkan solat sengaja kerana malas adalah fasik dan wajib bertaubat. Hukum meninggalkan solat tidak sengaja adalah dimaafkan. Baiklah, yang seterusnya, mari kita jawab latihan 1. Kita gariskan jawapan yang betul. Pertama, solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan membaca Al-Fatihah, takbiratul ihram. Ya, jawapannya ialah takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sujud. Ya, jawapannya ialah salam. Solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, setiap orang yang cukup syaratnya wajib atau sunat. Ya, jawapannya wajib menunaikan solat 5 atau 3. Ya, jawapannya 5 waktu. Setiap orang yang cukup syaratnya wajib menunaikan solat 5 waktu. Ketiga, jika kita melaksanakan solat 5 waktu dengan sempurna, kita akan memperoleh ketenangan atau kesibukan. Ya, jawapannya ketenangan. Jika kita melaksanakan solat 5 waktu dengan sempurna, kita akan memperoleh ketenangan. Yang seterusnya, mari kita jawab latihan 2. Sila kenal pasti jenis solat dan bilangan rakaatnya. Yang pertama, bermula solat apabila bayang-bayang lebih panjang daripada objeknya dan berakhir apabila terbenam matahari. Ini adalah solat asar dan terdapat 4 rakaat. Yang kedua, solat apabila bermula dari terbit fajar shadiq dan berakhir apabila terbit matahari. Ini adalah solat subuh dan solat subuh ada 2 rakaat. Yang ketiga, solat yang bermula apabila hilang cahaya merah di sebelah langit barat dan berakhir apabila terbit fajar shadiq. Ini adalah solat Isyak dan solat Isyak ada 4 rakaat. Yang keempat, solat yang bermula apabila gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang-bayang dan berakhir apabila bayang-bayang sama panjang dengan objeknya. Ini adalah solat zuhur. Solat zuhur ada 4 rakaat. Seterusnya, mari kita jawab latihan ketiga. Sila lengkapkan dialog dengan jawapan yang sesuai.
Ibu, setiap kali selepas solat, saya berasa tenang, terutamanya apabila saya solat pada awal waktu. Apakah lagi kepentingan solat kepada kita? Banyak kepentingan solat kepada kita sayang. Antaranya, pertama, mendapat pahala dan menguatkan iman. Kedua, membentuk akhlak mulia. Ketiga, bukti keimanan kepada Allah. Keempat, mendisiplinkan diri. Baiklah, dengan penerangan dan latihan yang diberi, semoga anda dapat mengetahui waktu-waktu solat dan bilangan rakaatnya. Sekian, terima kasih.